Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk daripada bab 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan negara. Nama saya Dino Aini binti Abdul Rahim, nombor matrik 054547. Okey. Definisi tentang teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. ICT adalah ringkasan daripada Information and Communication Technology yang mana ia merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Bagi maksud khususnya, menurut Kamus Dewan Edisi keempat, ICT ialah teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Seterusnya, penerapan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporari, penapisan dan kebebasan bersuara. Mengikut takrif kebebasan bersuara bagi PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, setiap orang berhak mempunyai kebebasan pendapat dan bersuara, iaitu kebebasan melahirkan pendapat sendiri tanpa halangan, mencari, menerima dan menyebarkan serta pendapat melalui media tanpa bantasan. Kebebasan yang diberikan kepada setiap warga negara di Malaysia adalah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 10-1A, iaitu kebebasan bersuara atau terpakai kepada semua warga negara Malaysia sahaja dan juga ia bukanlah satu hak ataupun kebebasan yang mutlak. Konsep ini digunakan kebiasaannya di Malaysia yang berkait rapat dengan isu-isu yang berbangkit yang diperjuangkan oleh masyarakat seperti hak berkerajaan sendiri, keadilan dan ketelusan pemerintahan. Seterusnya ialah hiburan hedonistik. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, hiburan ialah sesuatu yang menghiburkan dan mengembirakan hati. Hedonistik pula bermaksud sesuatu yang bersifat mementingkan keseronokan. Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonism ini sebagai satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. Ciri-ciri hiburan hedonistik ada 4, iaitu yang pertama, tersebarnya melalui media massa yang kebanyakannya membawa kepada hiburan, dan yang kedua, merupakan perlakuan manusia yang diperolehi ataupun dipelajari daripada masyarakat sekitar. Yang ketiga, seseorang itu tidak mempunyai kebebasan dalam hidup apabila terikat dengan batasan seperti syariat Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, diperolehi melalui kehendak, hawa nafsu tanpa mempedulikan nilai-nilai murni dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Farihah binti Mazlan, nombor matrik 054648. Seterusnya adalah evolusi dan pengglobalan teknologi. Teknologi menurut Kamus Dewan adalah satu aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, kejuruteraan, perubatan, perniagaan dan sebagainya. Perkataan teknologi ini adalah berasal daripada perkataan Greek iaitu tekne yang membawa maksud kemahiran. Masyarakat Greek klasik ini mempercayai bahawa matlamat manusia ialah membebaskan diri mereka daripada kerja buruh agar mereka mempunyai masa untuk berfikir. Apabila kita terfikir tentang teknologi, kita akan sering mengaitkannya dengan mesin yang kompleks. Contohnya, komputer, kereta dan sebagainya. Teknologi terhasil apabila manusia mempunyai usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Teknologi kereta yang wujud pada masa kini adalah berpunca daripada teknologi kuno yang kurang cekap untuk menghubungkan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kurang daripada itulah manusia mula berfikir dan mencipta produk yang lebih berguna untuk meringankan kerja dan beban mereka setiap hari. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah gabungan daripada dua teknologi besar, iaitu teknologi maklumat dan teknologi komunikasi. Secara Amroja 1991 membahagikan sejarah perkembangan ICT kepada 4 era utama, iaitu era penulisan, era percetakan, era telekomunikasi dan era interaktif. Era penulisan bermula sejak tahun 4000 sebelum Masihi, di mana ketika itu orang Sumeria menulis di atas papan batu.
Pada era tersebut, buku penting disalin menggunakan tulisan tangan, yang mana ianya disalin oleh individu yang mempunyai tulisan yang kemas. Oleh yang demikian, pengetahuan tidak dapat berkembang secara meluas kerana bahan bacaan terhad dan menjadi milik eksklusif bagi mereka yang mengenali huruf sahaja. Yang kedua adalah era percetakan, bermula pada 1456, di mana mesin cetak dicipta oleh Gutenberg. Dengan penemuan teknologi percetakan, lebih banyak buku dapat dicetak dan diedarkan. Pada era ini jugalah media masa yang pertama yang diterbitkan adalah surat khabar. Yang ketiga adalah era telekomunikasi, bermula pada 1844, sebaik saja telegraf dicipta oleh Morse. Tujuannya adalah untuk membolehkan seseorang berkomunikasi dari jarak jauh. Ciptaan lain selain telegraf adalah telefon, radio dan televisyen. Sehingga kini pun, telekomunikasi memainkan peranan yang penting dalam urusan komunikasi harian kita semua. Dan yang terakhir adalah era interaktif, bermula pada 1946 dengan terciptanya komputer dan kemunculan teknologi internet. Era ini memerlukan orang ramai supaya aktif memilih maklumat yang dikehendaki mereka. Teknologi pada era ini juga membolehkan integrasi pelbagai media demi menghasilkan fungsi yang pelbagai. Seterusnya adalah konsep hubungan manusia dan teknologi. Perkembangan teknologi baru merupakan simbol dari titik kemajuan peradaban manusia. Manusia dan teknologi selalu bergantung antara satu sama lain dan telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Perkembangan dari semasa ke semasa ini mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih maju dan memberi impak yang baik untuk kemudahan aktiviti seharian dalam kehidupan manusia. Perkembangan pesat teknologi ini juga menyebabkan manusia mencipta pelbagai teknologi baru dari setiap perkembangan zaman. Menurut Don Ihde, iaitu pakar falsafah daripada Amerika Syarikat, mendapati terdapat 4 jenis hubungan antara manusia dan teknologi, iaitu yang pertama, hubungan penjelmaan, kedua, hubungan keperubahan, ketiga, hubungan hermeneutik, yang keempat, hubungan latar belakang. Hubungan penjelmaan dikatakan sama seperti konsep bersedia untuk digunakan oleh Heidegger. Beliau mengatakan bahawa teknologi digabungkan bersama manusia supaya manusia dapat berhubung dengan dunia realiti melalui teknologi. Contohnya seperti teropong, di mana manusia dapat melihat dunia realiti dengan lebih jauh menggunakan teropong. Kegunaan teropong bukanlah untuk manusia melihat teropong tersebut, tetapi teropong ini memberikan satu bantuan penglihatan kepada manusia terhadap dunia realiti. Seterusnya adalah hubungan hermeneutik, iaitu hubungan tafsiran. Ia memerlukan tafsiran manusia untuk memahami apa yang dimanifestasikan oleh sesuatu teknologi tersebut. Menyatakan bahawa walaupun manusia melihat satu teknologi itu secara berhadapan atau spontan, yang dilihatnya bukanlah teknologi tersebut tetapi satu tafsiran terhadap dunia realiti. Contohnya seperti termometer. Dengan melihat termometer secara berhadapan, kita akan dapat merasai atau kita tidak akan dapat merasai atau mengetahui suhu satu benda atau tempat secara spontan. Sebaliknya, kita dapat melihat angka-angka yang tercatat pada termometer tersebut yang mana angka tersebut perlu ditafsirkan dahulu untuk diketahui suhu satu benda atau tempat. Seterusnya adalah hubungan keperubahan. Ia menyatakan bahawa teknologi dilihat dan ditanggapi sebagai sesuatu yang bukan dirinya ataupun seperti mana yang disebut oleh Ihde sebagai seakal lain. Hubungan ini dapat dikatakan sama seperti yang disebut oleh Heidegger iaitu berada di tangan. Contohnya seperti kita mengeluarkan wang di mesin ATM yang mana kita akan menganggap bahawa mesin itu sebagai pegawai bank yang memberi khidmat untuk pengeluaran wang. Atau selain itu juga seperti kehujang Amazon.com, kita tidak perlu lagi berkunjung ke kedai buku kerana kita boleh membeli secara online. Yang terakhir adalah hubungan latar belakang, iaitu ia difahamkan sebagai ketiadaan kehadiran. Hal ini kerana jenis ini menunjukkan sesuatu teknologi itu bukanlah dialami secara berhadapan, tapi dapat dirasakan kehadiran teknologi tersebut pada latar belakang. Contohnya seperti sistem pendingin hawa automatik di dalam sebuah pejabat, yang mana tidak memerlukan perhatian setiap hari, tapi tetap membentuk satu suasana sejuk kepada para penghuni pejabat tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina binti Kamaluddin. Nombor kad matrik 056957. Hari ini saya akan membentangkan bab 7.3 Etika dan Peradaban dalam penggunaan ICT. Dalam menggunakan teknologi juga kita memerlukan etika untuk mencapai keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat. Melalui penggunaan teknologi yang beretika, maka lahirlah perpaduan dalam masyarakat. Seiring dengan konsep dan hasrat dengan menanamkan nilai-nilai murni dan positif ketika menggunakan teknologi. Sebagaimana yang kita maklum, terlalu banyak isu penyalahgunaan teknologi, antaranya adalah kreka. Kreka ini merupakan penceroboh dalam sistem komputer dan merosakkan sistem dengan tujuan keuntungan. Mereka ini tidak mencipta software dan perincian, tetapi mereka ini menggunakan perincian orang lain untuk tujuan kemusnahan, dan tindakan ini sangatlah tidak beretika. Yang kedua, penyebaran virus. Penyebaran virus dengan merosakkan sistem, data, melumpuhkan rangkaian komputer, software dan sebagainya. Yang ketiga adalah hak cipta. Hak cipta ini sangatlah famous dalam kalangan masyarakat kita, yang mana mereka memuat turun perisian ataupun dokumen tanpa kebenaran seperti mendownload movie ataupun muzik. Seterusnya, peralatan komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu, contohnya loceng. Loceng ini digunakan untuk mengkhabarkan suatu berita seperti berlakunya kematian ataupun menandakan telah masuknya waktu solat. Yang kedua, asap. Asap ini adalah alat komunikasi bagi suku bangsa India Amerika untuk menyampaikan suatu pesanan rahsia. Caranya, pengirim akan naik ke atas gunung dan akan menggunakan signal asap. Signal asap dimulai dengan unggun api. Unggun api itu dibuat menggunakan rumput kering yang dibakar dan menyebabkan kumpulan-kumpulan asap naik ke atas. Jika pengirim membentuk suatu kumpulan asap yang bentuknya makin mengecil dari arah bawah ke atas, itu menandakan segalanya dalam keadaan baik. Tetapi sekiranya berlaku sebaliknya, maka bermakna ada bahaya yang sedang mengintai, dan itulah signal komunikasi yang digunakan oleh bangsa India Amerika untuk mengirimkan pesanan rahsia. Yang ketiga, merpati pos. Merpati pos digunakan untuk menyampaikan pesanan-pesanan jarak jauh, yang mana surat itu digulung dan dimasukkan dalam kapsul plastik dan diselitkan di kaki merpati, dan merpati tersebut akan menyampaikan pesanan tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Aina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amin Musyidi bin Ahmad Azmi, nombor matrik 056105. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan ICT, tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Okey, yang pertama adalah ICT. Maksud ICT adalah Information and Communication Technology, ataupun dalam bahasa Melayunya teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia merupakan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara mudah dan tepatnya adalah seperti contoh, penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Itu adalah ICT. Yang kedua adalah kesepaduan nasional. Maksud kesepaduan nasional adalah merujuk kepada penyatuan berbagai-bagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza, yang membentuk suatu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Okey, seperti yang kita kata, ICT merupakan perkara yang sangat luas. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran untuk menjadikan ICT sebagai tapak pengukuhan dalam kesepaduan nasional. Antaranya adalah cabaran untuk membentuk perpaduan kaum. Contohnya, wujudnya masyarakat dunia internet, ataupun kita panggil netizens, ataupun keyboard warrior. Mereka ini mengeluarkan pandangan dan tanggapan tanpa memikirkan perasaan orang lain
ataupun tanpa merugikan kesan dan akibat yang akan timbul selepas mereka menaik status ataupun memberi pandangan mereka. Contohnya, seperti yang telah berlaku pada tahun 2013, seorang blogger iaitu Alvin Tan dan bekas teman wanitanya Vivian Lee yang telah mempersendakan umat Islam pada bulan Ramadan. Hal ini telah menimbulkan kontroversi yang sangat panas pada waktu itu. Ini telah menyebabkan wujudnya pergaduhan antara kaum. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar dalam ICT untuk membentuk perpaduan kaum. Seterusnya adalah penyebaran fitnah. Penyebaran fitnah dan gosip dalam media massa sangat berleluasa, seakan-akan tiada sempadan. Contohnya, mereka menyunting gambar yang diambil tanpa kebenaran pemilik gambar yang asal ataupun menimbulkan suatu berita yang tidak benar berkaitan seseorang. Contohnya yang telah berlaku di Malaysia, iaitu penyebaran berita palsu mengenai pusat pemindahan mangsa banjir di sekolah Manik Urai yang didakwa runtuh sedangkan tidak berlaku apa-apa. Maka ini menunjukkan penyebaran fitnah dan gosip seakan-akan tiada sempadan di dalam media massa. Cabaran yang ketiga adalah perubahan gaya hidup, iaitu cara pemakaian, makanan, minuman dan tingkah laku seseorang. Mereka telah mengikuti budaya barat dan secara tidak langsung menyerap nilai-nilai negatif budaya barat. Contohnya, penerapan budaya memakai aksesori yang menyerupai ataupun berlainan jantina, seperti memakai gelang bagi kaum lelaki ataupun menukar terus jantina daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan. Ini merupakan budaya yang tidak elok yang datang daripada barat. Maka oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan penting dalam menjadikan ICT ini sebagai tapak pengukuhan kesempadan nasional. Antaranya ialah melakukan pengiklanan, seperti menyebarkan iklan-iklan yang berbentuk perpaduan. Contohnya, menyebarkan iklan suatu hari perayaan yang menunjukkan ziarah menziarahi tanpa mengira kaum, ataupun mengiklankan sambutan hari kemerdekaan yang menunjukkan semangat patriotik rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Seterusnya adalah melalui rancangan TV, seperti menayangkan filem pendek seperti animasi Upin Ipin ataupun Bobo Boy ataupun rancangan sukan yang boleh memupuk nilai murni dalam kalangan penonton. Dan akhir sekali adalah media sosial, iaitu dapat mengetahui isu semasa dan maklumat mengenai kebudayaan sesuatu kaum. Itu pihak yang bertanggung, blogger ataupun orang yang berpengaruh di dalam media massa perlu memasukkan maklumat-maklumat dan informasi tentang kaum lain berkenaan dengan budaya mereka, seperti perayaan mereka, makanan mereka, pemakaian mereka. Hal ini dapat lebih memberi informasi kepada orang ramai tentang budaya sesuatu kaum. Ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara mereka. Contohnya melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan WeChat. Laman sosial ini dapat dijadikan medium dalam menyebarkan maklumat mengenai inisiatif kerajaan untuk menyatu padukan masyarakat. Setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhilmi bin Muhammad, nombor matrik 054599, merupakan pembentang terakhir bagi kumpulan kami, iaitu kumpulan ke-7. Okey, isu yang saya ingin sampaikan dalam pembentangan kami ialah berkenaan isu semasa dalam ICT. Yang pertama, isu semasa ialah berkenaan dengan Pulau 5G. Menurut Keratan Akhbar Harian Metro iaitu 13 Januari tahun 2020 yang lalu, yang membicarakan tentang Pulau Langkawi yang merupakan sebuah bandar kepulauan pintar pertama di negara kita, Malaysia, yang diterajui oleh teknologi 5G. Yang mana Pulau Langkawi ini merupakan lokasi kedua selepas Cyberjaya yang merupakan lokasi pembangunan 5G di Malaysia. Ciri-ciri bandar pintar 5G ini merupakan yang mana dia dilengkapi oleh jaringan internet yang berkelajuan tinggi, selain itu mempunyai keselamatan yang tinggi. Contohnya, kamera keselamatan di Pulau Langkawi tersebut dijanakan oleh kuasa 5G yang mempunyai AI, iaitu Artificial Intelligence, yang dapat merakam suasana pengunjung yang datang ke pulau tersebut dan dapat melihat reaksi dari segi emosi dan perasaan mereka, sekaligus dapat meningkatkan lagi keselamatan di pulau tersebut.
Isu kedua yang ingin saya sampaikan dalam isu semasa ICT ini berkenaan dengan VR Human Documentary. Mother meets her deceased daughter through VR technology, yang mana di selatan Korea, di Korea Selatan, yang mana sebuah ibu yang telah kehilangan anaknya dalam satu penyakit yang pada tahun 2017 yang lalu dapat bertemu kembali dengan anaknya yang telah meninggal dunia dalam suatu virtual technology iaitu VR, yang mana sebuah kumpulan saintis daripada Korea Selatan tersebut telah membuat satu simulasi dan simulasi VR yang mana dapat membantu ibunya dapat meluahkan perasaan dan juga sekaligus dapat meningkatkan lagi keyakinan ibu tersebut terhadap anaknya yang telah meninggal dunia. Yang mana perkara ini dapat membantu meningkatkan psikologi ibu tersebut untuk membuang perasaan depresi yang telah mengganggu kehidupannya berhari-hari. Yang mana dalam dokumentari tersebut iaitu The ASEAN Parent, yang mana teknologi VR tersebut dapat merakam pergerakan seorang kanak-kanak, pelakon kanak-kanak, yang mana melalui pergerakan tersebut mereka berjaya membentuk satu pergerakan teknologi secara simulasi dan membantu ibu yang telah kehilangan anak tersebut bertemu kembali dengan anaknya untuk sebagai sebuah rawatan untuk menghilangkan depresi tersebut. Isu ketiga ialah sekolah kebahasaan Taman Perling yang menggunakan sistem pengimbas wajah untuk merekod kehadiran. Menurut Keratan Akhbar 1 Januari tahun 2020, sekolah kebahasaan Taman Perling di Johor telah mengambil pendekatan yang mana berjaya membuat satu sistem pengimbas wajah untuk merekod kehadiran guru, kaki tangan dan pelajar tersebut. Guru besar di sekolah tersebut menyatakan bahawa mereka amat berbesar hati untuk menerima sistem tersebut, yang mana dapat meningkatkan lagi minat para pelajar untuk menceburi bidang teknologi. Yang mana sistem ini telah menelan kos ribuan ringgit, tetapi telah disumbangkan oleh Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan iaitu My Rahab Foundation, yang mana sistem tersebut terus merekod data pelajar tersebut dan memuat naik ke pangkalan data murid sekolah tersebut. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.